Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil qail. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, thumma radadnahu asfala safilin. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون والصلاة والسلام على من قال إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق صلاة وسلاما على رسولنا الأمين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه Astaghfirullahal azim. Innallaha ghafurur rahim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Muslimin muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, pertamanya kita merafakkan kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam ini Allah Subhanahu wa taala masih lagi memberikan kita ruang dan peluang untuk kita hadir ke surau, dan telah pun kita melaksanakan salat maghrib secara berjamaah, dan insya-Allah kita akan menyambung kembali kuliah akidah dengan menggunakan kitab Aqidatun Najin fi Ilmi Usuluddin. Dan insya-Allah kita sambung pada muka surat 214 dah. Tak ada lagi. Tak bagi. Saya pun tak tanda ni. 213 tu rasa macam habis dah tu, berkaitan dengan sabar tu kan. Kita masuk pada ta'arif dunia dan kaitannya dengan akhirat. Nah, kita masuk hak baru, tajuk baru 214. Baik, jadi kita sambung di situlah. Kita mulakan dengan umul kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وقال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين آمين اللهم آمين. Ta'rif dunia dan kaitannya dengan akhirat. Muka surat 214. Syahdan, adapun murad dengan dunia di sini segala harta dan segala yang mengikut baginya, seperti kemegahan dan kesenangan dan segala yang lazat-lazat. Adapun nak sebut di sini yang dikehendak dengan dunia segala harta dan segala yang mengikut baginya, iaitu seperti kemegahan dan kesenangan dan segala yang lazat-lazat nikmat dunia itulah. Dan adapun dunia pada kata musannif, kata pengarang, wa adami ridahu biha dara jazain li anbiya'ihi wa awliyaihi, itu maka murad dengan dia barang yang antara langit dan bumi atau jumlah alam. Dunia ni barang yang di antara langit dan bumi dan jumlah antara tu. Dan setengah daripada beberapa faedah itu menjagakan bagi kekejian kadar dunia ini pada Allah Ta'ala. Jadi sifat dunia ni
bila mana mengikut apa kita nak sebut hubud dunia kan, cinta kepada dunia, maka akan datang perkara yang disebutkan kekejian tu. Ya, kalau dia nak kepada harta, maka berbubuk harta. Harta adik-beradik pun bubuk harta pusaka. Kan? Walaupun disebut peribahasa air dicincang tidak akan putus, ni adik-beradik. Tapi bila mari harta pusaka, bila lemah iman kerana harta, kerana bubuk harta, wal iyadu billah, maka hubungan adik-beradik boleh terputus. Walaupun peribahasa tu comel dah, air dicincang, makna air cincang ke mana tak putus. Tapi nak sebut kerana harta tu, ya, alhaakumut takatsur, tu harta, hatta zurtumul maqabir. Sedar-sedar wal iyadu billah, sedar-sedar duk lubang kubur dah, wal iyadu billah. Ni duk cari harta. Baik, itu bila kata mengutamakan dunia lah. Ya, bukan kita kata tak boleh jadikan tak boleh nak cari dunia. Malah disebut suruh kita cari dunia, seolah-olah kita akan hidup 1000 tahun. Cari dunia seolah 1000 tahun lagi. Maknanya untuk cari dunia disuruh, tapi untuk akhirat seolah-olah esok nak mati. Maksud akhirat ni perlu diutamakan. Kenapa kita disuruh untuk dunia juga? Disebut dalam Al-Quran, wala tansa nasibaka minad dunya, jangan kamu lupa nasib kehidupan kamu atas dunia ni. Kerana hari ni kita hidup di dunia. Cuma yang jadi masalah mengutamakan dunia, melebihkan dunia banding akhirat. Itu. Bila bertembung antara urusan dunia akhirat, dia pilih dunia. Itu masalah. Bila gitu maka itulah, ya, berlakunya perkara yang disebutkan bagi kekejian kadar dunia. Baik. Artinya kerana mengingatkan akan orang yang lain bagi kekurangan kadarnya pada Allah Ta'ala. Kadar dunia ni makna ada kekurangan dia, ya. Walaupun setengah pada orang kata, pada orang ni harta dunia ni pakat bubuk dah, kan? Hak pusaka bagaimana bubuk, kan? Dan bermula yang demikian itu kerana bahawasanya apabila melihat oleh umat akan mereka itu, berpaling mereka itu daripada dunia akan sebagai berpaling orang yang berakar daripada bangkai. Ni mana bagaimana selayaknya dengan dunia ni, seperti disebutkan berpaling mereka itu daripada dunia seperti mana berpaling orang yang berakar daripada bangkai. Makna kita tak suka, kan? Ada tak jumpa bangkai, pergi ambil bangkai. Melainkan yang boleh dimakan dua jenis, kan? Bangkai yang boleh makan disebut al-maitatani wad-damani, as-samak wal jaradu wal kabidu wat tihalu. Ada dua bangkai halal dan dua darah. Yang halal bangkai yang kata maitatani, dua hak bangkai, as-samaku wal jaradu, ikan, as-samaku ikan, dan segala hak ada laut itulah, kan? Ikan, kau ketam, kau udang. Jangan pula kata ikan, ya, ketam, udang, sotong semua tak masuk oleh ikan. Lagi cari pasar nak cari sotong hidup, nak cari udang hidup, oh jenuh, kan? Ikan termasuklah hak di laut lah. Wal jaradu, dan belalang. Tu belalang. Cuma tak ada jumpa lah kita orang jual belalang, ada jumpa. Kita pergi pasar, kita cari tengok ada orang jual belalang. Pasal kita tak biasa kot makan belalang, kan? Kot tak tahu, tuan-tuan biasa. Saya masa kecil dulu biasalah, duduk kampung nenek buat belalang. Belalang goreng ke apa. Masa tu kita kecil, kita makan je lah. Bukan nak pilih apa, bila dihidang kita makan. Tokok pi apa. Jadi rasa kalau kata masak halal ni, rasa tak makan kot, kan? Kot tuan-tuan makan, tangkap belalang kunyit, hak besar, belalang besar, kan? Itu goreng, sedap tu. Try tengok. Baik. Jadi yang tu boleh makan. Maksud jumpa belalang yang baru mati,
baru tak rosak lagi lah, tak buruk lagi, tak busuk lagi, boleh ambil Tapi takkanlah seekor seekor sebab salah, kena pergi cari banyak sikit baru boleh goreng banyak. Alang-alang seekor tak ada apa, lepas sini tak ada rasa molek. Baik. Jadi mana ada orang suka kepada bangkai, tak ada lah kan. Baik. Jadi pada kita Islam, binatang yang halal dimakan hatta mari disembelih oleh yang bukan Islam, ya, juga dikira sebagai bangkai, walaupun disembelih oleh orang bukan Islam. Apalagi yang tidak disembelih lah kan. Hak bukan Islam tu depa cucuk tang leher ni kalau lubang kan. Tu lagi tak boleh makan, lagi dikira bangkai. Apalagi yang mati betul, mati tanpa apa pun, kena langgar kan. Kena langgar di kereta, ayam jalan litas jalan, kena langgar, mati ayam tu, tak boleh buat apa, bangkai Melainkan binatang yang sempat disembelih sebelum mati dia. Langgar-langgar lembu contoh. Kalau ayam kut langgar mampu kerah dah. Tak ada anak sembelih. Lembu pasal besar sikit atau kambing langgar-langgar. Apa tu nampak kambing tu hidup lagi nak cepat sembelih. Kalau kata nampak dah ni kan, kalau kita tak sembelih takut mati jadi bangkai, jadi kita sembelih. Dan bila dengan kecederaan tadi tu nak tengok boleh makan tak boleh makan tu, walaupun sempat disembelih, dia tengok kepada hayah dia lah, kehidupan dia, hayah mustaqirah ataupun hayah apa disebut sebagai satu hak nyawa ikan, satu lagi nyawa masih lagi kuat. Yang nyawa ikan ni masuk sembelih duk sak tengok terus. Bagaimana tanda dia? Darah tak mengalir, darah tak pacu. Tu tanda dia, darah tak pancut, kemudian cepat mati. Tu dua. Makna dari sudut adat, kalau kata sembelih tu duk lebih kurang dalam seminit lah berlupu. Ni boleh duk tak tengok terus. Makna dari sudut normalnya, maksudnya gini, binatang tu dekat dah nak mati. Cuma kita dan tengok dah berpisau kan. Makna masih lagi dikira bangkai walaupun cepat disembelih, kerana darah yang ada dalam badan dia tak mengalir keluar. Tak dan jadi apa tu, kira kata tak keluar darah habis. Jadi masih dikira bangkai, sehingga yang kata hayah mustaqirah, hayah yang kata hidup lagi lah, hidup yang betul. Maksud bila sembelih itu darah pancut lagi, lepas tu dia berlupu lagi. Tu maka hak tu boleh makan. Baik. Nescaya teringat dan terjaga oleh mereka itu bagi kekejian kadarnya pada Allah Ta'ala. Jadi seolah bagaimana orang yang berakal melihat kepada bangkai lah, tak suka. Demikian begitulah, teringat kepada itu maka meninggalkan pada kadar yang sepatutnya ditinggalkan. Dan kerana inilah berpaling Nabi daripada dunia itu serta kuasa ia meluaskan di dalamnya. Nabi SAW meninggal dunia kadar dia. Kadar diambil kadar dunia. Maka adalah ia, ni disebutlah beberapa keadaan Nabi SAW hubungan dengan dunia ni. Maka adalah ia memakai kain yang bertampung dan kain bulu. Kain maksud, kain bertampung ni maksud selagi boleh pakailah. Kemudian memakan ia makanan yang kurang-kurang. Makanan yang maksud tak pilih makanan. Tidak memilih yang enak-enak, yang lazat-lazat, yang special. Mana bila dihidang makan. Selagi mana makanan itu halalan tayyibah, halal lagi baik, Nabi makanlah. Cuma disebut satu kisah makan Nabi dihidang dengan hidangan dhab, biawak padang pasir. Yang ni mari hukum kata makruh, sebab Nabi tidak menghalang sahabat makan, cuma Nabi tak makan ya.
Nabi tak makan. Wallahu taala alam, ya. Nabi tak makan tu boleh jadi yalah macam kita berasa yalah kan. Ada binatang yang kita tak makan, boleh jadi kita berasa apa? Tak boleh nak makan. Ya. Ada orang tak makan ikan keli. Saya makan, isi saya tak makan, payah juga. Bila kita makan, pasangan kita tak makan, payah. Dia bila kita makan, semua pakat makan, hak tu mudah. Atau ikan belut, hak jenis panjang. Atau macam-macam lah, macam biawak padang pasir ni lah kan. Kalau dihidang kepada tuan-tuan, dog tu lah. Mari semangkuk kan. Mari kita semangkuk tu, kita tak pernah makan kan. Try kita imagine dia. Mari semangkuk kepada kita biawak padang pasir tu, sup biawak padang pasir. Boleh makan tak? Kalau saya tak boleh kot. Rasa kita duduk nampak tan biawak tu. Hukum dia halal. Halal, tapi kerana kita yalah pasal boleh jadi nak sebut macam mana bahasa kita nak sebut. Ada kita berasa tak suka tu kan. Nak kata keji taklah sampai kepada keji tu pasal ia halal. Tak suka tu, tak boleh nak makan gitu. Ya, mana pada seorang tu boleh jadi ia tak boleh makan. Dia berasa tak boleh makan hak ni tak boleh berasa gitu. Maka hak tu tidak menjadi kesalahan pada dia lah. Walaupun binatang tu halal, dia tak boleh makan, tak apalah kan. Yang jadi masalah yang haram nak makan tu tak boleh. Yang halal ni tak ada masalah, dia tak boleh makan. Kerana yang halal ni banyak. Jangan kita paksa mu nak geli pelik mu makanlah geli ni sedap ni, geli goreng apa goreng belada special contoh lah. Tak makan rugi lah, mu tak makan rugi setakat rugi jelah kan. Dia kata tak apa banyak lagi ni, ayam ada, daging ada kan, tak jadi masalah. Baik, jadi nak sebut Nabi SAW tak pilih makan. Jangan pula kita ambil hadis tadi ni meletakkan bahawa Nabi memilih makan. Ada hadis dok tadi tu. Hadis dok tadi tu ulama ambil hukum makruh. Makruh makan dok. Dan di sini masih lagi ada ikhtilaf, perbezaan ulama. Cuma pandangan jumhur kata makruh. Ada yang kata tak makruh. Ya. Kerana mengambil tadi Nabi tak suka tu sebab apa? Kerana boleh jadi Nabi tak suka kepada dog tu. Macam kita, ada binatang yang kita tak suka, ada yang kita tak suka, tak boleh nak makan. Adakah dengan tak boleh makan tu baru makruh? Tak lagi lah. Jadi ini masih lagi ikhtilaf. Ya, mu nak makan makan. Mu tak boleh makan, tak boleh makan, jangan duk gagah makan, lagi muntah. Gitu. Jadi hak mana boleh makan selagi halalan thayyibah. Nabi SAW tak pilih makan. Cuma tadi hak dot tadi tu boleh jadi Nabi SAW tak sukalah, tak boleh nak makan. Dan duduk ia di atas tanah dengan tiada lapik. Duduk tanah tiada lapik. Dan makan ia di atas tanah. Dan bersabda ia, aku hamba, makan aku seperti barang yang memakan hamba, dan duduk aku seperti duduk hamba. Ini zuhudnya Nabi SAW dengan dunia. Walaupun Nabi SAW khairul bashar, sebaik-baik manusia. Dan duduk ia di atas tikar, duduk atas tikar, dan atas kulit yang disamuk. Dan terkadang tidur ia atas tikar daun tamar yang kasar-kasar. Maka berbekas pada tubuhnya yang mulia, yakni pada lambungnya, belakangnya Nabi. Dan masuk Sayyidina Umar kepada Nabi SAW, dan ia berguling di atas tikar daun tamar. Dan senya telah berbekas pada lambungnya, dan bertelekat ia di atas bantal daripada kulit kambing yang diisi dengan sabuk pohon tamar. Maka menangis Sayyidina Umar. Maka sabdanya, apa yang menangis akan dikau? Apa yang menyebabkan menangis? Nabi tanya Sayyidina Umar, ya Umar, sembahnya. Maka jawab Umar, teringat aku akan Kisra dan Kaisar, Raja Parsi dan Raja Rom. Raja Parsi dan Raja Rom. Padahal mereka itu seteru Allah di dalam kain sutera. Pakai pakaian yang mewah-mewah, kain sutera. Dan engkau Rasulullah dan pilihannya daripada segala makhluk.
duduk di atas tikar tamar rumah. Maka sabda Nabi SAW, adakah padaku ini syok engkau ya Umar? Maka dengan bandingan yang Sayyidina Umar buat bandingan, Kaisar Kisra tadi ni raja lah, orang menjadi orang nombor satu. Duduk pun tempat yang hebat-hebat, pakai pun pakai yang hebat-hebat, makan pun makan yang hebat-hebat. Maka Nabi seperti manusia biasa. Maka Nabi tanya Sayyidina Umar, adakah kau syok? Tiadakah engkau redha bahawa adalah bagi mereka itu dunia dan bagi kita akhirat? Nabi jawab, tiadakah engkau redha bahawa adalah bagi mereka itu dunia, bagi orang yang kufur kepada Allah, dunia, ya, utama dunia, dan bagi orang Islam utama akhirat. Maka sembahnya bahkan, maka sabdanya, maka iaitu seperti demikian, bagian inilah. Jadi apa itu kita nak sebut dunia pada Nabi SAW itu amat sedikit sikit kan. Kita jauh lagi kita nak tidur atas taman ni tak tahu kita tidur tilang kurang-kurang 10 inci. Kita tilang 8 inci pun pergi cari 10 inci. 10 cari 12 inci. Nak kata nak bagi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, lebih leno lagi tidur kan. Leno apa tidur yang apa kita nak sebut optimum lah, hak cukup tu tak apa, memang disuruh untuk tidur. Jangan pula tak tidur kan. Lagi merah putih mata kan. Tu. Cuma begitu keadaan Nabi SAW dengan dunia. Baik, dan ada Nabi SAW lalu atasnya 2 bulan tiada dinyalakan pelita dan rumahnya. Mana apa tu ketika bulan penuh kan. Maka cerahlah kan cahaya bulan purnama ni, hari-hari putih ni, maka cerah. Jadi tiada dinyalakan pelita pada rumahnya dan tiada api bagi masak, kerana tiada sesuatu yang hendak dimasakkan dia, seperti barang yang berkata Aisyah radhiyallahu anha. Maka bertanya Urwah anak Zubair, hai saudara ibuku, apa ada kehidupanmu? Maka katanya 2 yang hitam, yakni air dan tamar, melainkan Allah bagi Rasulullah SAW jiran, bahawasanya bagi mereka itu ibu kambing. Maka Allah mereka itu menghantarkan kepada Rasulullah SAW daripadanya susunya. Maka minum kami daripadanya, dan adalah ia bermalang dan isi rumahnya bermalang yang berturut-turut berlipat-lipat perutnya, yakni kempih, kerana tiada makan, sebab tiada sesuatu yang hendak dimakan pada malam itu. Kita lebih makan, tak habis makan kan. Malam-malam lebih makan, tak apa, siapa tak habis, waliyazbillah, dia jadi membazir pula kan. Banyak kita makan banyak lah dalam bulan Ramadan lagi pergi bazar Ramadan tu tak tahu. Jadi kita nak kena apa tu ikut sunnah lah. Tu. Jangan pula kata tuan-tuan balik rumah pergi lempak habis tilang. Sudah kan. Biar balik apa pohon apa tu pelepah tamak. Tu tahu juga kan, taklah sampai begitu. Cuma kita kecilkan pada perkara dunia, perbanyakkan hak akhirat tu. Ya, dengan amal soleh lah, ibadah tu lah. Kerana dah menjadi kebiasaan kita lah. Mesti tidur atas tilang lah. Kita lah ni tidur atas tilang lah. Cuma beza tilang tadi tu lah. Tilang ni macam-macam kan. Harga pun macam-macam. Ada hak harga ratus, okey. Ada hak ribu. Tu. Ribu ni pun ada hak 4,000, 10,000 pun ada tilang ni. Kan? Tu. Jadi terpulanglah. Kalau mampu tak jadi masalah. Cuma kalau sekiranya apa tu dengan itu sebagai asbab lah, jalan, wasilah agar dapat kita tidur dengan cukup ya. Ya kerana mari apa iklan tilang pun sakan dah kan. Tidur pada tilang ni beri segar, bangun pagi esok segar. Hebat tilang tu kan. Dia ada buku apa macam-macam dalam tu, rebah lah apalah, tak apa lah kan. Baik.
Jadi Nabi SAW mengambil sedikit daripada dunia lah yang kita baca ni. Dari sudut tidurnya, dari sudut makan. Dia disebutkan tadi ni, sehingga kan malam tak ada makan. Ya. Tak ada nak makan malam apa tu, sehingga di apa ketul batu diletak pada perut ni supaya apa lapar tu, nak mengurangkan lapar. Kita makin besar. Tali pinggang tu makin besar. Bukan makin dikecilkan, makin besar. Bukan tuan-tuan saya, kata kita sendiri ya. Tu. Pasal makan kita mewah lah, alhamdulillah lah, nikmat tu nikmat. Cuma janganlah berlebih-lebihan sehingga jadi membazir. Yang tu. Baik. Dan cerita daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma katanya, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada satu hari dan Jibril di Bukit Safa. Maka bersabda ia, demi Tuhan yang membangkitkan dikau dengan sebenar, tiada berpetang-petang bagi isi rumah Muhammad segenggam daripada tepung, dan tiada setapak tangan daripada sawit, yakni sagun makanan. Maka tiada sempurna berkata-kata dengan Jibril hingga didengar suara yang amat keras daripada langit yang mengejutkan dia. Maka sabda Rasulullah SAW, adakah menyuruh Allah Ta'ala akan kiamat bahawa berdiri ia? Maka sembuhnya tiada, dan tetapi Allah Ta'ala menyuruh ia akan Israfil turun. Maka turun ia dengan suruh Allah mendirikan kepada Tuhan hamba tatkala mendengar Allah Ta'ala akan kalam Tuhan hamba. Maka mendatang ia akan dia oleh Israfil. Maka berkata ia bahawasanya Allah Ta'ala telah mendengar akan barang yang Tuhan hamba sebut itu. Maka menyuruh ia akan daku kepadamu dengan berapa anak kuci pendaharaan bumi, dan menyuruh ia akan daku bahawa melintangkan atasmu. Ya. Kerana kita sebut tadi hak makanan tadi tu sikit kan, segenggam daripada tepung. Berpetang-petang ada segenggam tepung. Sikit lah kalau segenggam tepung ni, satu keping roti canai ya. Hak tu, hak doh tu hak kan. Pok apa tebal-tebal sekeping tu. Kita sekeping ni kalau roti kosong tak lepas sekeping, dua keping tu pagi. Jadi ni Nabi SAW khairul bashar, sebaik-baik manusia. Apa tu pemimpin ketua kan, yang disebut oleh Sayyidina Umar tadi tu, Kisra dan Kaisar, raja Parsi dan raja Rom, duduk di tempat yang megah-megah, pakai pakaian megah-megah, makan makanan yang hebat-hebat, tak pernah rasa lapar ni. Puak-puak ni tak pernah rasa lapar. Makan pun makan mewah-mewah. Maka Nabi SAW, ya, pemimpin umat Islam, pemimpin umat manusia lah. Pemimpin umat Islam ni serba kekurangan. Kenapa? Kerana bukan kurang tu Allah Sayyidina Muhammad, Nabi tak dapat dah. Kalau Nabi nak ambil sikit lah. Nabi nak ambil dunia tu sikit lah daripada dunia. Bukan kata tak ambil langsung, tak lah. Tak ambil langsung, tak tidur, tak makan, tak minum. Ambil sikit, sekadar Allah Sayyidina Muhammad, sekadar boleh hidup, sekadar nak hidup, nak beribadah. Maka datang ni, mari kisah ni, mari dialog ni, Israfil datang, wak mari anak kuci bendaharaan. Maksud nak beri kepada Nabi lah nikmat. Dan menyuruh akan daku bahawa melintangkan atasmu, beri kepada Nabi. Aku menjalankan sertamu akan segala bukit Tihamah jadi permata zamrud dan yakut dan emas dan perak. Masya-Allah. Ini segala yang hebat-hebat ni. Jikalau engkau kehendak Nabi lagi raja, maka ambil olehmu, dan jikalau engkau kehendak Nabi lagi hamba, maka ambil olehmu. Maka mengisyarat kepadanya oleh Jibril bahawa engkau tawaduk, maka lalu bersabda ia, tetapi Nabi lagi hamba. Jadi akhlaknya Nabi SAW, sifatnya Nabi SAW, walaupun raja lah, raja bagi seluruh raja, maksudnya penghulu, Sayyidul Anbiya Mursalin, penghulu bagi sekian Nabi dan Rasul.
manusia yang paling mulia, paling baik, manusia yang paling baik. Nabi SAW tidak berkendak menjadi raja, tidak berkendak menjadi seperti raja. Kerana menjadi seperti raja tadi itulah, maka segala perhiasan dunia ni berkendaklah, berkendak untuk dimiliki. Kerana Nabi SAW bersifat tawaduk, rendah diri. Dan pada Syifa, nama kitab, bahawa Jibril berkata ia baginya, bahawa Allah Ta'ala berfirman ia bagi engkau, adakah kasih engkau bahawa aku jadikan bagi engkau akan ini segala bukit emas, Kihamah tadi, bukit Kihamah, dan Allah ia serta engkau di mana tempat ada engkau. Maka tunduk Nabi satu saat, kemudian maka sabda ia, hai Jibril, tiada bagiku dan bagi dunia. Jadi Nabi SAW tidak berkendak. Kalau tanya kita, hey, nak kita bukit tu beri jadi mah, hey, kita ni bila kata mah ni, lah ni segram pun 200 berapa, segram bukit mah tak tahu. Jadi kaya dalam dunia, ya paling kaya. Baik, bermula dunia itu negeri bagi orang yang tiada negeri baginya. Dunia ni negeri bagi orang yang tiada negeri baginya, iaitu tiada, Allahumma salli ala Muhammad, untuk akhirat itulah. Dan harta bagi orang yang tiada harta baginya. Kerana negeri yang sebenarnya adalah akhirat. Harta yang sebenarnya nanti adalah yang kembali ke akhirat nantilah. Sebab itu harta dunia ni yang kita himpun ni, Allahumma salli ala Muhammad, kita tak bawa. Ya, tanah banyak mana, ya, rumah kau banyak mana. Harta yang kita usahakan ini kita tidak bawa untuk akhirat. Melainkan pada harta itu ada bahagian untuk akhirat lah, yang disebut sebagai infak fi sabilillah. Tanah yang kita ada, kita wakafkan untuk bina masjid, masya-Allah, tabarakallah. Tanah yang kita ada wakaf untuk tanah perkuburan, itu ada bahagian untuk akhirat. Harta yang ada bahagian untuk akhirat, yang besar ganjarannya di sisi Allah, wakaf itulah. Ni harta kita himpun tu. Beli tengok, oh sini ada orang nak jual rumah murah, kita beli, beli. Orang ni yang jual tanah murah, beli, duk himpun. Kan? Tu. Himpun tu bukan salah pada himpun tu. Ya. Kerana di sana ada bahagian dia disebut awal kita sebutkan mana lebih utama, orang kaya dengan orang miskin. Orang kaya beriman dengan miskin beriman. Ya, kita baca dulu. Lebih utama orang kaya beriman. Kerana dengan kekayaan dia dapat membantu yang miskin. Mana? Tapi dia punya risiko dia. Apa kita nak sebut, kaya ni kan tadi kerana ujian. Dengan ujian kekayaan jadi lupa, waliyadzubillah. Wahab boleh jadi pada awal aku nak jadi kaya, bila kaya aku nak keluar zakat, aku nak bagi sedekah, nak tolong orang miskin. Tapi bila kaya tak cukup, disebut alhaakumut takatsur. Duk beri pun harta tu. Waliyadzubillah. Bila kaya berasa macam tak cukup lagi, nak lagi. Tu. Itu kita katakan ujian daripada kaya. Tapi kaya beriman yang betul-betul dia keluar zakat, sedekah, dia ambil pada bahagian keperluan dia. Dan pada kekayaan dia untuk agama, untuk Islam. Seperti mana Sayyiduna Uthman ibn Affan, Sayyiduna Abdul Rahman bin Auf. Kaya, tapi kekayaan dia untuk agama. Tu. Maka hak kaya tu lebih utama daripada yang miskin. Baik. Bermula demikian harta bagi orang yang tiada harta ni. Dan sebenarnya yang menghimpunkan dia itu orang yang tiada akal baginya. Maka kata Jibril baginya, telah menetapkan oleh Allah Ta'ala akan dikau dengan perkataan yang tetap. Dan pada satu riwayat bahawa aku berlapar satu hari, maka aku sabar, dan aku kenyang satu hari, maka aku syukur. Maka apabila tilik oleh orang yang berakal pada barang yang hasil bagi anbiya daripada kesakitan dan kesusahan dan bala, nescaya hasil baginya pengetahuan dengan bahawasanya tiada reda ia, bahawa menjadikan dunia itu negeri tempat balas bagi anbiya-Nya dan awliya-Nya, kerana fanaknya dan hinanya dan piciknya daripada barang yang memberi ia akan mereka itu daripada nikmat. Jadi huraian masuk di sini bahawa para anbiya wa mursalin mengambil dunia atas batas
kadar dunia, kadar keperluan dunia. Kan? Maka disebut sebagai ujianlah kepada para anbiya wal mursalin. Ya, khususnya mari cerita lah kita bicarakan ini Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kerana fanaknya dan hinanya dan piciknya daripada barang yang beri ia akan mereka itu daripada nikmat. Kerana nikmat duniawi itu ya sekadar sajalah, seketika cuma. Ya, seketika kita hidup ni. Kan? Kalau nikmat makan, masa hak makan tu nikmat mari. Kan? Kemudian kita makan pun, mari makan kenyang dah, sungguh kenyang. Mari makanan yang kita memang favorite sungguh. Mari kenyang dah. Mari makanan, mari nikmat lagi dah makanan tu. Kita nak makan, kenyang sungguh ni, tak boleh nak makan. Itu. Kemudian bila mari makanan, oi, mu kata ni, mu suka ni, aku mari ni jauh aku mari ni. Contoh mu kena makan juga. Kita kenyang tak boleh makan ni, paksa pula. Mari tak jadi nikmat dah. Mari azab, mari tolak juga. Wahai memang kita suka, memang kita sedap, tapi kerana dah sampai kadar tadi, tahap. Ya. Demikian tu hak kata nikmat dalam dunia. Berbeza nikmat dalam syurga. Masya-Allah tabarakallah, nikmat syurga ni. Makan nikmat, rasa nikmat, dan ia tidak dia tidak macam dunia ni. Makan sampai kenyang, sampai tak habis tak boleh makan dah. Tu. Tapi nikmat syurga ni tak gitu. Makan kita kata nak pergi nampak dalam setangkai anggur. Makan putih, ambil hak biji pertama makan, rasa masya-Allah, nikmat dah sungguh. Makan hak nombor 2, rasa lain pula. Masya-Allah. Nak sebut kata nikmat tu. Kemudian makan tu tidak pernah merasai kenyang. Tak pernah kenyang, bukan kata kalau kata dunia tak pernah makan tak kenyang, berasa macam pelik. Berasa macam tak sedap lah, macam mana makan tak kenyang. Maksud bukan makan tak kenyang tu, makan tak kenyang. Maksudnya dalam makan dalam berasa nikmat tu boleh makan lagi. Gitu. Kalau dunia kan makan tak kenyang, sampai perut pun dah penuh dah, tak boleh nak sumbat dah. Boleh makan lagi tak? Nikmat mari lagi nak makan, tak ada dah. Baru mari sedap mana makanan pun, tak boleh lagi dah ni, kenyang dah. Tapi hak syurga tadi tak ada berasa gitu. Kemudian di syurga kan tak buang air kecil, air besar. Tu nikmat sebenar nanti di dalam syurga. Baik. Mana kita tadi ni? Jadi Allah masih nama isyak masuk dah tu bunyi titik-titik dah. Jadi tak apalah, kita berhenti situ, nanti kita mula balik pertemuan akan datang tu, bermula dunia itu perenggan tu kita baca baliklah. Tu kalau kita nak baca bawah ni dia jadi panjang pula ni. Sampai rapat pukul 9. Tak boleh SOP sebenarnya setengah jam kita lebih dah ni, tak apa. Bermula dunia. Dia ada tempat ni tempat saya pergi kuliah. Bagi peringat ustaz 5 minit sebelum isyak berhenti. Biasanya isyak tu 30 minit dah. Ni tak pergi isyak dah, tak apa. Jadi Allahumma salli ala Muhammad, bermula dunia itu muka surat 216 tu insya-Allah lah kita ulang sambung balik pada pertemuan yang akan datang. Sekiranya diizinkan Allah Subhanahu wa taala. Ada soalan tak? Tak ada pun lah. Ya. Jadi panjang juga, tak puas sikit. Ya. Okey. Baik. Dia dialisis sebelum zuhur. Selepas zuhur? Sebelum zuhur, pukul 12. Okey, baik. Bagi yang darurah dalam sudut mudarat, dari sudut penyakit apa semua ni, dia boleh menjamakkan tanpa qasar. Qasar ni bagi musafir. Baik, jamak tadi kalau kata dia masuk pukul 12 zuhur, kemudian keluar tu asar. Jadi yang ni dia jamak takhir. Pasal dia tak boleh ni. Dia tak boleh dalam ruang ni pasal dia dialisis. Jadi dia takhirkan dia. Ni jamak bagi yang darurah sajalah. Bukan saja-saja.
Saya jamak atau ini tak ada ni, tak apa, kita pergi bawa ke hujung. Melainkan adalah ikhtilaf dia pada jamak takdim. Buat mari awal, sekira mana ada masyakkah lah. Tapi hak tu pegangan kita tak ada. Apa pegangan kita pegang pada hak mudarat lah, hak darurah, hak pada penyakit yang tak ada ruang yang boleh kita nak laksanakan dalam masa tu. Jadi dibenarkan untuk jamak lah. Jamak tanpa qasar lah. Jadi 4-4. Kadang tak payahlah jamak. Atau dia satu lagi satu lagi ulama mari sebut menghormati waktu. Ya. Pasal dia tak boleh nak semayang. Kerana dia duduk dalam di situ, dia tak boleh nak wuduk apa semua. Jadi dia menghormati waktulah sebagai jalan dia laksanakan solat. Kemudian selesai saja dialisis tu dia qada. Itu pada pandangan yang qada. Kan? Dan qada itu Allah SWT Muhammad bukan ditanggung salah seperti mana qada yang ditinggalkan secara sengaja. Kerana penyakit ni mudarat ni lah darurah. Jadi pada perkara darurah itu ad-darurah tubihul mahzurah. Perkara itu mengharuskan yang dilarang. Ya, kalau ikut memang tak boleh kena semayang lah. Time itu kena semayang. Maka di sana Allah SWT Muhammad dibenarkan kepada dia dua keadaan tadilah. Sama ada solat menghormati waktu dalam waktu tu, kemudian habis selesai saja qada balik ataupun dijamakkan ya. Cuma dalam dijamakkan tadi tu dalam waktu zuhur dia niat nak jamak takhir tu. Jamak tanpa qasar lah. Tu dalam bab selain daripada musafir dibenarkan untuk jamak, khususnya yang yang sakit lah, yang sakit dibenarkan untuk jamak untuk mengelak daripada tadilah ya, meninggalkan secara sengaja tadi akan solat fardu. Wallahu taala alam. Jadi dua kaedah lah, sama ada menghormati waktu kemudian qada atau dijamakkan. Dijamakkan untuk dua solat. Ya. Melainkan kalau sekiranya ada ruang, tak boleh. Kalau ada ruang boleh nak laksanakan solat, dia kena solat. Kalau tak ada ruang macam tadi dialisis tak ada ruang dah. Dia masuk berapa jam masuk ke 12 lah contoh. 4 jam. Yalah maksudnya habis waktu zuhur, masuk asar dah. Jadi gitulah. Boleh jamak ataupun dua keadaan tadilah. Tu. Wallahu taala alam, hadza wa billahi taufiq. Segala itu mudah-mudahan beroleh manfaat dan ganjaran. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wahdina siratakal mustaqim. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al Allahumma fina wa la ma'ana wa la man yatba'una shaqiyyan wa la matrudan wa la mahruma. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilayka anabna wa ilaykal masir. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وبالله التوفيق والهداية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.